Dalam video ini, kami akan menerangkan The Bad Batch. Filem ini mengisahkan tentang seorang wanita yang dihantar ke tanah terbiar berpagar tempat orang yang tidak diingini diasingkan. Adakah dia akan bertahan di penjara paling gila di dunia? Mari kita ketahui dalam The Bad Batch. Bad Batch bermula dengan menunjukkan seorang wanita bernama Arlen yang ditandakan dengan tatu di lehernya yang bertulis BB5040. Arlen kemudian diasingkan ke The Bad Batch, kawasan padang pasir yang tandus di luar Texas, di mana masyarakat dianggap tidak diingini, seperti penjenayah. Mereka terpaksa membela diri. Bad Batch ialah penjara dengan sistem terbuka, di mana terdapat papan tanda yang menyatakan bahawa Bad Batch berada di luar kawasan Amerika Syarikat, supaya undang-undang dan kewarganegaraan Amerika Syarikat tidak lagi terpakai di sana. Arlen menemui risalah yang berbunyi, "Cari impian, cari The Comfort," apabila memasuki kawasan tersebut. Selepas berjalan berjam-jam, Arlen sedang berehat di dalam kereta yang rosak, kemudian melihat cermin pandang belakang dan melihat kereta golf meluncur laju ke arahnya. Sejurus itu, dia melarikan diri secepat mungkin. Malangnya, dia boleh dengan mudah ditangkap oleh dua wanita yang memandu kereta golf yang serta-merta mengetuknya dan membawanya ke suatu tempat. Arlen bangun dan mendapati dirinya dirantai. Menyedari bahawa tebusan telah sedar semula, seorang wanita kemudian menyuntik ubat bius ke dalam badan Arlen, kemudian memotong lengan dan kaki kanannya untuk memasak dan dihidangkan sebagai hidangan. Arlen telah ditangkap oleh sekumpulan banduan yang terselamat di padang pasir yang gersang dengan menjalankan kanibalisme. Biasanya kumpulan itu menyasarkan banduan baharu seperti Arlen. Walaupun kehilangan tangan dan kaki kanannya, Arlen masih cuba melarikan diri dari tempat yang mengerikan itu. Arlen berjaya memperdaya wanita itu supaya melepaskan rantainya dan membunuhnya dengan linggis. Selepas itu, dia bersembunyi dan memerhati keadaan di base camp kumpulan kanibal. Apabila berasa cukup selamat, dia meninggalkan tempat itu dengan merangkak di atas papan selaju. Selepas merangkak lama di bawah terik matahari dan mengalami dehidrasi kerana kekurangan cecai, Arlen akhirnya diselamatkan di padang pasir oleh seorang lelaki yang menggendongnya dengan mengangkatnya ke dalam kereta sorong. Lelaki itu sanggup menempuh perjalanan berpuluh-puluh kilometer untuk membawa Arlen ke tempat yang dipanggil The Comfort, seperti yang dinyatakan pada risalah yang ditemui Arlen pada permulaan filem. Pengawal Comfort segera menyambut ketibaan Arlen, manakala lelaki yang membantunya kemudian baru pergi. 5 bulan kemudian, keadaan Arlen lebih baik. Kini dia seorang pekerja kasual dan mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk membeli kaki palsu serta tempat tinggal di Comfort. Setiap hari, dia bekerja dengan membantu penduduk di sana. Keselesaan adalah lebih seperti sebuah penempatan di mana ramai banduan menjadi warganegara di sana yang menjalankan urus niaga jual beli. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih. Dalam mata wang khas yang hanya terpakai dalam keselesaan. Adegan itu kemudian bertukar dan menunjukkan seorang lelaki berbadan tegap dan berotot yang ternyata menjadi ketua kumpulan kanibal yang memegang Arlen. Lelaki itu digelar Miami Man. Walaupun dia garang dan tidak berfikir dua kali untuk menyembelih banduan lain, Miami Man mempunyai sisi lembut yang dia hanya tunjukkan untuk anak perempuannya. Bukan itu sahaja, Miami Man ternyata cukup berbakat dalam melukis lakaran, yang dia jadikan hobi pada masa lapangnya. Pada suatu hari yang cerah, Arlen, yang kini mempunyai pistol yang dibelinya dengan upahnya, memutuskan untuk berlatih menembak di kawasan padang pasir di sekitar Comfort. Sebaliknya, anak perempuan Miami Man sedang bersiap sedia untuk pergi bersama salah seorang banduan wanita ke tempat pembuangan sampah, yang agak berhampiran dengan kawasan selesa, dengan menaiki kereta golf. Tanpa diduga, Arlen, yang turut berada di tempat pembuangan sampah, melihat ketibaan kereta golf itu dari jauh. Kerana kereta golf itu mengingatkannya tentang sekumpulan kanibal yang telah memotong tangan dan kakinya, dia membunuh banduan wanita itu dengan pistolnya dan mengambil anak perempuan Miami Man. Arlen kemudian membawa gadis kecil itu kembali ke Comfort, dan tanpa disedarinya, lelaki yang membantunya berada tidak jauh dan memerhatikannya melalui teropong. Arlen melayan gadis kecil itu dengan baik, malah membelikannya arnab kerana dia kelihatan berminat dengan haiwan itu.
Sebaliknya, Miami Man, yang sedang menunggu kepulangan anak perempuannya, mula bimbang dan beranggapan bahawa sesuatu telah berlaku kepada anak perempuannya. Tanpa berlengah, dia segera menunggang motosikal dan mengikut ke tempat pembuangan sampah. Setibanya di sana, Miami Man hanya menemui anak buahnya terbaring mati dan sebuah kereta golf yang ditinggalkan. Tiada tanda anak perempuannya di mana-mana. Dia kemudiannya bertemu dengan lelaki yang membantu Allen yang membuang sampah di tempat itu. Dia bertanya kepada lelaki itu tentang keberadaan seorang gadis kecil sambil menunjukkan kepadanya lakaran anak perempuannya. Lelaki itu ternyata bisu dan dia meminta Miami Man melukis lakarannya, sebagai pertukaran maklumat tentang keberadaan gadis kecil itu menggunakan bahasa isyarat. Miami Man tidak mengambil masa yang lama untuk melukis potret lakaran lelaki bisu itu. Selepas mendapat hadiah, lelaki bisu itu kemudian memaklumkan keberadaan anak perempuannya melalui Shoei. Dalam video ini, kami akan menerangkan The Bad Batch. Filem ini mengisahkan tentang seorang wanita yang dihantar ke tanah terbiar berpagar tempat orang yang tidak diingini diasingkan. Adakah dia akan bertahan di penjara paling gila di dunia? Mari kita ketahui dalam The Bad Batch. Bad Batch bermula dengan menunjukkan seorang wanita bernama Allen yang ditandakan dengan tatu di lehernya yang bertulis BB5040. Allen kemudian diasingkan ke The Bad Batch, kawasan padang pasir yang tandus di luar Texas, di mana masyarakat dianggap tidak diingini, seperti penjenayah. Mereka terpaksa membela diri. Bad Batch ialah penjara dengan sistem terbuka, di mana terdapat papan tanda yang menyatakan bahawa Bad Batch berada di luar kawasan Amerika Syarikat, supaya undang-undang dan kewarganegaraan Amerika Syarikat tidak lagi terpakai di sana. Allen menemui risalah yang berbunyi, "Cari impian, cari the comfort," apabila memasuki kawasan tersebut. Selepas berjalan berjam-jam, Allen sedang berehat di dalam kereta yang rosak, kemudian melihat cermin pandang belakang dan melihat kereta golf meluncur laju ke arahnya. Sejurus itu, dia melarikan diri secepat mungkin. Malangnya, dia boleh dengan mudah ditangkap oleh dua wanita yang memandu kereta golf, yang serta-merta mengetuknya dan membawanya ke suatu tempat. Allen bangun dan mendapati dirinya dirantai. Menyedari bahawa tebusan telah sedar semula, seorang wanita kemudian menyuntik ubat bius ke dalam badan Allen, kemudian memotong lengan dan kaki kanannya untuk memasak dan dihidangkan sebagai hidangan. Allen telah ditangkap oleh sekumpulan banduan yang terselamat di padang pasir yang gersang dengan menjalankan kanibalisme. Biasanya kumpulan itu menyasarkan banduan baharu seperti Allen. Walaupun kehilangan tangan dan kaki kanannya, Allen masih cuba melarikan diri dari tempat yang mengerikan itu. Allen berjaya memperdaya wanita itu supaya melepaskan rantainya dan membunuhnya dengan linggis. Selepas itu, dia bersembunyi dan memerhati keadaan di base camp kumpulan kanibal. Apabila berasa cukup selamat, dia meninggalkan tempat itu dengan merangkak di atas papan selaju. Selepas merangkak lama di bawah terik matahari dan mengalami dehidrasi kerana kekurangan cecai, Allen akhirnya diselamatkan di padang pasir oleh seorang lelaki yang menggendongnya dengan mengangkatnya ke dalam kereta sorong. Lelaki itu sanggup menempuh perjalanan berpuluh-puluh kilometer untuk membawa Allen ke tempat yang dipanggil The Comfort, seperti yang dinyatakan pada risalah yang ditemui Allen pada permulaan filem. Pengawal Comfort segera menyambut ketibaan Allen, manakala lelaki yang membantunya kemudian baru pergi. 5 bulan kemudian, keadaan Allen lebih baik. Kini dia seorang pekerja kasual dan mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk membeli kaki palsu serta tempat tinggal di Comfort. Setiap hari, dia bekerja dengan membantu penduduk di sana. Keselesaan adalah lebih seperti sebuah penempatan di mana ramai banduan menjadi warga negara di sana, yang menjalankan urus niaga jual beli dalam mata wang khas yang hanya terpakai dalam keselesaan. Adegan itu kemudian bertukar dan menunjukkan seorang lelaki berbadan tegap dan berotot yang ternyata menjadi ketua kumpulan kanibal yang memegang Allen. Lelaki itu digelar Miami Man. Walaupun dia garang dan tidak berfikir dua kali untuk menyembelih banduan lain, Miami Man mempunyai sisi lembut yang dia hanya tunjukkan untuk anak perempuannya. Bukan itu sahaja, Miami Man ternyata cukup berbakat dalam melukis lakaran, yang dia jadikan hobi pada masa lapangnya. Pada suatu hari yang cerah, Allen, yang kini mempunyai pistol yang dibelinya dengan upahnya, memutuskan untuk berlatih menembak di kawasan padang pasir di sekitar Comfort.
Sebaliknya, anak perempuan Miami Man sedang bersiap sedia untuk pergi bersama salah seorang banduan wanita ke tempat pembuangan sampah, yang agak berhampiran dengan kawasan selesa, dengan menaiki kereta golf. Tanpa diduga, Alan, yang turut berada di tempat pembuangan sampah, melihat ketibaan kereta golf itu dari jauh. Kerana kereta golf itu mengingatkannya tentang sekumpulan kanibal yang telah memotong tangan dan kakinya, dia membunuh banduan wanita itu dengan pistolnya dan mengambil anak perempuan Miami Man. Alan kemudian membawa gadis kecil itu kembali ke Comfort, dan tanpa disedarinya, lelaki yang membantunya berada tidak jauh dan memerhatikannya melalui teropong. Alan melayan gadis kecil itu dengan baik, malah membelikannya arnab kerana dia kelihatan berminat dengan haiwan itu. Sebaliknya, Miami Man, yang sedang menunggu kepulangan anak perempuannya, mula bimbang dan beranggapan bahawa sesuatu telah berlaku kepada anak perempuannya. Tanpa berlengah, dia segera menunggang motosikal dan mengikut ke tempat pembuangan sampah. Setibanya di sana, Miami Man hanya menemui anak buahnya terbaring mati dan sebuah kereta golf yang ditinggalkan. Tiada tanda anak perempuannya di mana-mana. Dia kemudiannya bertemu dengan lelaki yang membantu Alan yang membuang sampah di tempat itu. Dia bertanya kepada lelaki itu tentang keberadaan seorang gadis kecil sambil menunjukkan kepadanya lakaran anak perempuannya. Lelaki itu ternyata bisu dan dia meminta Miami Man melukis lakarannya, sebagai pertukaran maklumat tentang keberadaan gadis kecil itu menggunakan bahasa isyarat. Miami Man tidak mengambil masa yang lama untuk melukis potret lakaran lelaki bisu itu. Selepas mendapat hadiah, lelaki bisu itu kemudian memaklumkan keberadaan anak perempuannya melalui Shoei. Kerana dia fikir Alan tidak dapat bertahan di padang pasir yang keras. Tetapi Miami Man juga tidak menghalau wanita itu, menunjukkan bahawa Alan boleh menyertai kumpulan itu. Filem ini berakhir dengan menunjukkan anak perempuan Miami Man merengek tentang makan spaghetti, kerana dia sudah biasa makan spaghetti di rumah agam The Dream. Namun, kerana mereka bertiga berada di tengah-tengah padang pasir, dan tiada apa-apa di sana, lelaki Miami mengambil arnab peliharaan anak perempuannya, dan kemudian mereka bertiga berehat di tepi api sambil memakannya. Miami Man membelai belakang anak perempuannya yang berair mata kerana kehilangan arnab kesayangannya, kemudian dia dan Alan saling berpandangan dan tersenyum. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda.